Mana kedudukan dia ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tak pasang. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Hadi Saleh. Hari ini kita bertemu semula untuk menu yang seterusnya. Saya janjikan dengan anda semua untuk kita masak apakah padanan dengan kuah kacang. Jadi hari ini saya nak masak satu resepi yang sesuai untuk dimakan bersama kuah kacang. Tak lain dan tak bukan, ia adalah kuah lodeh. Untuk kuah lodeh ini, kita akan masak menggunakan bahan-bahan yang saya hidangkan kepada anda sekarang. Okey, kita perlukan bahan kisar. Untuk bahan kisar, kita perlukan orang panggil bawang merah. Saya ambil yang kecil, bawang ros itu. Okey, saya pakai lebih kurang 6 ulas. Kita pakai buah keras. Okey. Lepas tu saya ambil halia lebih kurang 2 inci macam tu. Lepas tu saya pakai kunyit hidup. Okey. Kunyit hidup ini dalam lebih kurang 2 inci juga. Okey, kemudian sebab dia jadi dua sebab dia kecil kan. So jadi 2 inci. Okey, lepas tu kita pakai lebih kurang 2 sudu besar udang kering. Okey, ini untuk bahan kisar dan untuk serai ini digunakan untuk kita akan masak nanti. Dia tidak akan dikisarlah, dia hanya untuk bahan pewangi di dalam masakan kita selepas ni lah. Untuk sayur-sayurannya pula, okey, sayuran-sayurannya kita pakai apa ni yang dalam bekas cantik ni. Okey, pertama sekali kita ada terung. Okey, terung kita potong serong macam ni. Kita ada carrot, kita ada sengkuang, kita ada kacang panjang, kita ada sedikit kobis. Okey. Untuk ini adalah sayuran-sayurannya dan kita akan gandingkan juga bersama dengan tempe dan tahu. Kedua-dua ni kita akan goreng selepas ini Dan cili ni adalah sebagai bahan hiasan lah. Kalau orang kata kalau kita buat lodeh ni tak lengkap kalau tak ada pucuk. Okey. So jadi kita pakai juga pucuk dan sedikit suun. Jadi apakah yang akan melemakkan kuah lodeh kita nanti? Kita akan menggunakan santan. Okey, saya pakai lebih kurang dalam 2 cawan santan pekat. Okey, baik. Kita mulakan proses memasak kita. Kita akan mulakan dengan mengisar terlebih dahulu bahan kisar kita. Kita potong halia ni, okey, kecil-kecil sikit. Okey, bawang ni pun kita potong kecil sikit. Okey. Kunyit hidup kita potong kecil-kecil. Okey, buah keras. Okey. Kita masukkan dalam kita punya blender. Allahu Akbar, Hadi. Okey, untuk kisar kita akan tambahkan air lah. Okey. Okey. Tengok, kita dah kisar. Okey, bahan kisar kita kisar halus, cantik. Okey, kita ketepikan. Untuk proses seterusnya kita akan goreng tempe dan juga tahu selepas ini. Okey, untuk tempe dan goreng tahu ni kejap lagi saya akan gaulkan sedikit kunyit lah. Okey guys, kita dah gaul tahu dan tempe ini dengan serbuk kunyit dan kita akan mula menggoreng kedua-duanya. Okey, baik, kita goreng, tak boleh goreng sekali Sebab apa? Sebab kadar nak masak dua orang ni tak sama. So kita kena goreng dia asing-asing lah. Okey, kita goreng tempe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya kita boleh je kalau kita tak nak gaul serbuk kunyit. Tapi kalau kita tak gaul, sebenarnya dia akan nampak macam pucat. Contohnya nanti bila kita masuk dalam kuah lodeh tu, kita punya tempe tu akan nampak macam hitam-hitam macam tu. Tak cantik lah kan. Jadi untuk cantikkan kita punya masakan itu, kita akan kita gaulkanlah sedikit serbuk kunyit lah untuk mencantikkan dia. Kita tak akan goreng sehingga dia betul-betul garing. Just nice untuk separuh masak sebab lepas ni kita akan meletakkan pula di dalam kita punya kuah lodeh. Okey, kita dah boleh angkat kita punya tempe. Okey. Nampak? Allahu Akbar. Okey. Cantik, dia dah separuh masak macam tu. Kita sambung goreng pula tauhu. Okey, untuk tauhu ni, kita pun kenapa kita kena goreng tauhu ni? Sebab tauhu ni kalau kita masuk dia tanpa digoreng terlebih dahulu, boleh je. Kan, rasa dia tak tahu. Cuma, kalau kita tak goreng dulu, nanti kemungkinan besar dia akan hancur bila kita gaul-gaul. Kan? Kita tak naklah nanti bila kita makan tu ada, alamak, ada tahu apa benda ni orang tanya kan. Ingatkan telur, rupanya tauhu. Sebab itulah kita kena goreng terlebih dahulu. Okey. Boleh angkat kita punya tauhu. Okey. Okey, cantik kejadiannya. Walaupun tahu kita patut berbangga dengan kita punya hasil masakan. Okey, kita ketepikan. Okey. So, sekarang kita nak kena buat apa? Kita nak siapkan kuah lodeh. Baik, kita mulakan sesi untuk mereneh. Okey, macam mana kita nak reneh ataupun macam mana kita nak masak kuah lodeh? Kita akan mulakan letak bahan kisar yang telah kita kisar sebentar tadi. Okey, jangan buka api dulu. Kita letak bahan kisar kita terlebih dahulu. Okey. Kemudian kita jangan bazirkan Okey, mak-mak kita cukup marah ni kalau kita tak goncang. So kita masukkan air sikit. Okey. Lepas tu kita kocaklah dia. Okey. Okey. Dan kita masukkan ke dalam periuk. Okey. Kemudian kita masukkan serai yang diketuk. Okey, masa ni baru buka api. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kacau sikit. Kita masak bahan yang kita blend dengan serai ni sehingga naik bau, sehingga hilang bau-bau pelik, iaitu terutamanya bau-bau macam bau kunyit tadilah. Kita tak nak ada bau-bau macam tengik, bau maung orang kata kan. So, kita kena biarkan sekejap. Okey. Okay, so kita dah tengok dah mendidih macam ni, dah cantik. Bau pelik-pelik iaitu bau maung apa semua pun dah hilang. Kita akan masukkan sayur-sayuran. Kita akan masukkan semua sayur-sayur ni. Okey. Saya masukkan carrot terlebih dahulu. Okay. Masukkan carrot. Kita masukkan sengkuang. Okay. Kita masukkan kacang panjang. Kita masukkan terung. Kita masukkan kubis. Dah letak sayur-sayur, tambah sedikit air. Bagi agak-agak tenggelam sikit sayur tu. Okey. Kemudian kita biarkan sayur-sayur ni empuk Okey. Bau dia sangat sedap. So kita biar dia empuk terlebih dahulu. Okey, nampaknya bahan-bahan sayur kita pun dah empuk. Okey, kita perlu untuk teruskan misi menyiapkan kuah lodeh kita. Kita akan masukkan santan. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Sedapnya bau. Saya memang tak sabar. Tak sabar sangat nak makan lodeh. Okey. Okey, warna pun cantik. Okey, saya ingatkan saya nak kena tambah serbuk kunyit. Tapi macam dah cukup cantik warna dia. Kalau kita nak elakkan santan tu pecah, kita kena letak garam terus. Okey. So saya letakkan garam, saya pakai garam kasar. Okey. Kita letak dalam lebih kurang separuh sudu besar. Okey, letak garam kasar. Santan ni sebenarnya kita nak kena make sure dia tak pecah sebab sifat lodeh ni dia bukan berminyak. Tapi mungkinlah ada orang tertentu dia masak lodeh ni dia tumis. Tapi ini bukan style tumis lah. Yang pastinya tak kena kecam lah yang ni. Okey. Saya nak terus letak elemen yang agak susah ataupun lambat empuk, iaitu pucuk. Okey, saya masukkan pucuk terus. Okey, pucuk ni pun kenapa kena masuk awal? Antara sebab dia selain dia lambat nak lembut, okey, dia suka menyerap kuah. Dia antara yang perangai-perangai nak serap kuah. Nanti kita letak dia je kan. Kita dah susah nak adjust lah apa semua kan. So kita letak dia awal sikit lah. Suun kita letak last sekali. Dia tak apa, sekejap saja. Itu pun suka juga serap kuah. Okey. Okey, untuk pastikan kuah lodeh kita tu santan dia cantik, selain pada pesanan-pesanan saya tadi, saya juga mengamalkan cara mak saya lah. Okey, orang Kedah cakap kita kena timbuk kuah. Masa kita masak tu kita timbuk kuah. Okey. Saya dah rasa cukup rasa garamnya, dah dapat apa semua. Jadi kita boleh masukkan kita punya tahu goreng dan tempe goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan akhir sekali kita masukkan kita punya suun. Okey. Okey, saya nampak kita punya lodeh ni pun dah siap. Okey. So maksudnya kita punya pasangan dia tadi, kuah kacang kita dah bersedia untuk digandingkan bersama. Inilah dia set hidangan lengkap menu hari raya kita. Kita ada kuah kacang daging dan kita juga ada kuah lodeh. Tak lengkap menu ini kalau tidak digandingkan bersama. Kita jumpa lagi di episod yang lain. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Juga tekan butang notification anda. Bye!